الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد. Yang dikasihi Fadil Ustaz Harun dan anak-anak Asbi, tuan rumah, abang kakak sekalian, dan seterusnya sidang hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, sama alhamdulillah, kita rafakkan lagi syukur pada Allah Ta'ala kesempatan di pagi hari ini kita langsungkan lagi ibadah kita, berada pada kuliah pengajian doha. Kita barangkali pagi tadi sudah pun berada di masjid dengan kuliah-kuliah subuh. Kemudian ibadah-ibadah lain yang kita isikan, akak-akak di rumah, ibadah menguruskan suami, anak-anak, dan kawan-kawan yang lain, himpunan ibadah demi ibadah sebagai mengisi ruang pada kehidupan baru ini. Maka itulah kekuatan yang ada pada diri kita sebagai Muslim apabila kita setiap gerak kerja dan perilaku kita menjadi ibadah dan kebaikan, kerana asas kepada gerak kerja kita adalah iman kepada Allah. Asas kepada tanggungjawab yang kita laksanakan adalah keimanan kepada Allah. Maka asas yang baik dan benar itu menghasilkan gerak kerja yang baik dan benar juga. Semuanya adalah himpunan kebaikan yang akan menjadi dambaan kita besok, harapan kita besok untuk membantu kita pada kehidupan sebenar, kehidupan selepas mati. Dan sekali lagi kita bersyukur di atas nikmat iman dan Islam yang mencorakkan kehidupan duniawi kita sebaik mungkin. Gerak kerja kita lakukan berasaskan kepada agama, menyebabkan segala-galanya adalah baik, segala-galanya adalah menjadi pahala amal soleh pada kehidupan akhirat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana ingatan biasa, marilah kita meletakkan niat yang benar dan juga ikhlas pada apa yang kita lakukan ini. Di samping niat-niat kebaikan yang lain untuk kita tambahkan lagi supaya apa yang kita lakukan ini nilai kualitinya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sahabat yang dikasihi sekalian, pada pagi hari ini kita sambung pengajian kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan pada orang-orang yang lalai. Al-Imamul Faqih Abul Lais As-Samarqandi rahmatullahi alaih wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat besar dunia dan akhirat dengan kitab yang baik ini. Kita masih melihat kepada bab sifat syurga dan juga ahlinya, sifatul jannah wa ahliha, sebagai satu daripada ilmu yang wajib di atas kita mencarinya, iaitulah ilmu berkenaan dengan syurga. Bila kita sebut syurga, ia adalah tawaran Allah Ta'ala kepada kita. Kita guna perkataan tawaran tu supaya kita cepat sikit menangkap dan juga peka sikit pada apa yang patut kita lakukan. Sebagaimana realiti dalam kehidupan dunia hari ini, bila kita faham tentang manfaat dan juga tawaran istimewa pada satu-satu produk, satu-satu servis, maka ada masa kita ni sanggup untuk bergolok bergadai, sanggup untuk kita berkorban segala benda demi tawaran yang lumayan dan juga servis yang cemerlang sebagaimana realiti kehidupan kita dunia. Maka untuk urusan kita dengan Allah Ta'ala, itulah kita perlu sangat-sangat memahami berkenaan dengan tawaran ini, iaitulah syurga dan segala isinya, supaya
kita tidak melepaskan peluang pada pengorbanan dan juga amalan yang wajib kita lakukan ketika di dunia, kerana tawarannya berbaloi, tawarannya cukup cemerlang dan lumayan. Itulah yang kita dapat hasil daripada ilmu berkenaan dengan syurga. Pada masa yang sama, ilmu berkenaan dengan neraka sebagai pilihan kepada syurga adalah neraka. Maka bila kita ada ilmu berkenaan dengan dahsyat dan ngerinya neraka, maka kita akan lagi berusaha pada kehidupan dunia untuk mengelakkan tercebur dalam neraka wal'ayazubillah. Sahabat yang dikasihi sekalian, pada pagi hari ini kita sambung muka surat 74. Muka surat 74, kitab, kalau saya ni kitab biru ni, perenggan yang kedua. Abu Hazim berkata, jumpa okey, terus. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dunia akhirat dengan kitab yang baik ini. Abu Hazim berkata, andai kata syurga itu tidak dapat dicapai kecuali dengan meninggalkan kesukaannya di dunia, nescaya itu ringan dan sedikit untuk mendapatkan syurga. Dan andai kata neraka itu tidak dapat dihindari kecuali dengan menanggung semua kesukaran-kesukaran dunia, nescaya itu ringan dan sedikit di samping keselamatan dari neraka. Padahal kamu dapat masuk syurga hanya dengan meninggalkan 1% dari kesukaanmu dan dapat selamat dari neraka dengan sabar menderita 1% dari kesukaran. Tuan-tuan, ini adalah riwayat datang daripada Abu Hazim. Abu Hazim ni, kalau kita tengok dalam senarai nama yang ada, kita tak pasti yang mana satu, tuan-tuan. Abu Hazim ada beberapa orang. Abu Hazim Salmah bin Dinar Al-Madini, Al-Makhzuni, Abu Hazim Farsili, kemudian Abu Hazim Al-Ashja'i. Jadi tak perasan yang mana satu. Yang penting dia ni terdiri dari ulama salaf, dan tuan-tuan ni ulama yang berada pada kurun 300 tahun yang pertama selepas Nabi SAW wafat. Dan kita semua diancur bahawa kehidupan salaf ini kehidupan yang terbaik, mendapat pujian dari Nabi SAW kerana mereka ini dalam ikhlasnya kepada Allah. Mereka ini apabila buat satu-satu pekerjaan ibadah, maka ikhlasnya begitu terserlah. Itu antara sebab kehidupan mereka berkualiti. Yang lain, tuan-tuan, kerana mereka dekat dengan zaman Nabi SAW, menyebabkan amalan-amalan mereka lebih tulen, lebih asli berbanding dengan kita yang semakin jauh daripada Nabi SAW, yang memerlukan untuk kita perhatikan betul-betul kok ada di antara amalan-amalan kita ini yang bercampur dengan apa yang disebut sebagai urusan-urusan perkara-perkara bid'ah, khurafat dan bagailah, tuan-tuan ni. Itu sebab keberuntungan pada mereka yang berada pada masa yang terbaik, the golden age, masa yang emas tadi, tuan-tuan. Maka Abu Hazim dia berkata, kalaulah syurga itu tidak dapat dicapai kecuali dengan meninggalkan kesukaan dunia, nescaya itu ringan dan sedikit untuk mendapatkan syurga. Katakan Allah buat tawaran ataupun Allah buat syarat, syurga yang kita belanja dan mengetahui keindahan dan nikmat yang begitu dahsyat, yang bersifat optimal, bersifat penghabisan, nikmat makannya, penghabisan, nikmat minumnya, penghabisan, nikmat bersenggamanya, penghabisan, nikmat hiburannya, penghabisan. Maka nikmat yang tidak berkesudahan ini Allah buat syarat, nakkan nikmat itu kamu kena tinggal dunia, nak ke tidak? Maka bagi kita yang faham tentang cemerlangnya nikmat syurga tadi, sudah tentu kita kena pilih untuk tinggal dunia. Pasal apa? Nakkan
syurga yang luar biasa tadi. Tak apalah kita berhabis-habisan untuk syurga sampai ke tahap kita ni papa ke dana, tak makan, tak minum, tak hidup hidup selesa di dunia, dek kerana nakkan tawaran Allah di syurga, maka itu masih lagi berbaloi untuk kita buat. Boleh faham tuan-tuan kenapa? Kerana nikmat pada syurga itu disebabkan sifat syurga yang bersifat optimal, yang bersifat tidak ada kesedahan, bersifat tidak ada kesedahan, maka berbaloi kita tinggal dunia semuanya. Tetapi apakah benar untuk kita dapat nikmat syurga kita kena tinggal syurga, kena tinggal dunia semua? Tidak. Allah tak buat syarat yang sampai begitu susah tadi tuan-tuan. Walaupun nak dapat syurga tu susah, tapi tidaklah sampai ke tahap Allah tutup terus nikmat awal di dunia ini dek kerana syurga. Maknanya nak dapat nikmat syurga yang penghabisan, kita masih lagi boleh makan, boleh minum, boleh bersenggama, boleh berehat, boleh berhibur di dunia ini. Cuma dalam lingkungan dan batasan kehendak agama, pada batasan syarak. Nak makan, jangan membazir, jangan makan benda-benda yang haram. Begitu juga nak minum, nak bersenggama melalui laluan perkahwinan, nak berhibur menerusi hiburan yang dibenarkan, diluluskan oleh syarak. Bukan maknanya ditutup pintu terus dek kerana nakkan nikmat syurga. Tidak begitu. Malah kita sebut salah satu daripada hikmah kenapa di dunia ini adanya nikmat-nikmat yang kita rasa dan kita lihat dalam kehidupan kita, itu adalah sebagai muqaddimah syurga. Jadi macam mana kita nak tahu tentang luar biasanya nikmat makan minum di syurga kalau di dunia kita sampai terpaksa mengekang nafsu, tak makan, tak minum untuk syurga. Jadi macam mana kita nak faham nikmat syurga itu? Begitu juga macam mana kita nak faham nikmat keseronokan di syurga kalaulah di dunia kita dihalang, dikekang nafsu kelamin, nafsu berpasangan kita. Jadi macam mana kita nak faham tentang syurga? Sebab itu sebenarnya Allah tak buat lagi tu. Untuk dapat syurga kita masih lagi boleh berhibur, berseronok dengan dunia, cuma dalam kapasiti dan juga lingkungan yang dibenarkan oleh syarak, tuan-tuan. Maka dia kata kalaulah kena tinggal dunia demi syurga pun berbaloi, ini kan pula dia kata bukan semua kena tinggal, hanya 1% sahaja dari kesukaan kita yang perlu kita tinggal, kena tahan. Hilang dah. Antaranya kita kena tahan nafsu pada benda-benda yang syarak tidak benarkan, syarak tidak luluskan. Makan minum, ada benda yang dinamakan perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Hiburan ada masa diharamkan oleh agama. Jadi perlu kita buang tu adalah benda-benda haram tu je. Sedangkan dalam urusan haram dengan halal, antara haram dengan halal mana lebih banyak? Sudah tentu banyak benda halal. Innal haram bayyinun wal halalu bayyinun. Innal halala bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Bahawa halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara halal haram ada benda-benda yang tak jelas, yang namanya mutasyabihat, yang orang-orang warak, orang-orang bertakwa elok tinggalkan benda-benda mutasyabihat, benda yang samar-samar. Kerana benda samar-samar ni dia lebih menghampiri haram, kok kita terjerumus kepada benda haram. Jadi eloknya daripada awal lagi jangan pergi dekat. Jadi nak ceritanya bagaimana hidup kita di dunia ini, haramnya tak banyak pun berbanding dengan halal, tuan-tuan. Maka yang kita kena tinggalkan untuk sampai kepada nikmat syurga adalah benda-benda haram itu saja. Sebab itu walaupun kita kata nak dapatkan syurga ni susah, tapi masih duduk dalam lingkungan keupayaan dan kemampuan kita. Cuma kita perlu berkorban untuk meninggalkan perkara-perkara yang
haram sahaja. Adapun perkara-perkara lain masih lagi kita boleh bernikmat-nikmatan. Malah kalau kita tidak mengambil pemberian Allah dalam perkara yang halal itu juga salah dalam perjalanan kita menuju akhirat. Kita nak dapat redha Allah sampai kita memberat-beratkan diri, itu salah juga. Entah ni, ingat kaedah setan untuk menyesat dan menggoda kita ni dua kaedah, tuan-tuan. Kaedah pertama ifrat, kaedah kedua tafriq. Kaedah pertama ifrat maknanya dia datangkan godaan supaya kita ni bolos pada perkara-perkara agama ni, kita tak buat. Katakan semayang, secara ifrat, orang yang ifrat, orang tu tak semayang pun, maka salah. Ataupun bila digoda kita untuk tinggal semayang, kita semayang juga, maka tak berjaya dia menggoda kita untuk kita tinggalkan semayang, sebab kita semayang juga, maka dia pusing ikut cara kedua. Apa cara kedua, tuan-tuan? Tafriq. Kita semayang tapi berlebih-lebihan. Orang kata melampau. Bukan semayang lebih kan pelik pula faham kita kan. Melampau dalam solat. Itu tak boleh juga. Berdiri tegak, tak duduk-duduk, tuan-tuan. Bacaan kita keras, kita jaga sampai pelik orang dengar tajwid kita, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelik kita dengar, tuan-tuan. Jadi benda-benda macam tu laluan syaitan secara tafriq, secara melampau, tuan-tuan. Yang baik, yang merupakan laluan agama, bainahuma, perkara yang seimbang di tengah-tengah, itu laluannya. Jadi sekali lagi kita sebut, nak dapatkan syurga sampai kita tinggal nikmat dunia tak betul. Kemudian nak redah semua benda yang ada depan mata juga tak betul juga. Jadi yang betulnya ialah kita lalui jalan sebagaimana yang ditunjukkan oleh syarak. Halal itu bahagian kita, haram itu bukan bahagian kita. Pada masa yang sama kita faham hujung jatuh kepada janji Allah Ta'ala ialah syurga yang penuh dengan keindahan tadi. Maka samalah juga dalam isu neraka. Kalaulah Allah buat syarat untuk kita selamat daripada neraka, maka kita kena tanggung semua penderitaan dunia. Yang namanya kemiskinan, yang namanya kesakitan, yang namanya kebingungan, yang namanya kesedihan, yang namanya tekanan, semua benda tu kita kena tanggung untuk kita mengelakkan neraka Allah. Maka berbaloi kalau kita buat begitu. Kenapa? Sebab azab neraka ni amat dahsyat. Amat dahsyat. Dalam satu riwayat lain disebut bagaimana ahli-ahli neraka ni, apabila mereka mendengar seruan, wahai kamu ahli neraka, kamu akan duduk dalam neraka dengan bilangan pasir di pantai. Maka bergembira ahli neraka. Pasal apa dia bergembira? Pasal ada penamat. Ada penamat pada kehidupan neraka. Walaupun bilangan pasir di pantai, Allahu Akbar, setara mana tu? Tapi tak apalah, janji ada penamat. Itu nak cerita dahsyatnya pada kehidupan neraka. Azab neraka yang paling ringan apa? Itu selalu kita sebut-sebutkan supaya kita ingat. Kita obat hati kita bila kita rasa penat nak elakkan neraka. Caranya dengan ilmu. Apa dia, tuan-tuan? Azab neraka yang paling ringan, iaitulah orang yang hanya diletakkan dua bara api di bawah telapak kaki. Bara api saja, tapi bara masih lagi panas pada tubuh badan, menyambar dalaman tubuh dia sehingga menggelegak otak dia. Hatta yughli dimaruh, sehingga kan otak dia menggelegak dan dia terasa bahawa dia adalah manusia yang paling berat azab. Wa yash'ur annahu ashaddan nasi 'adzaban wa huwa ahwanahum azaba. Sedangkan dia adalah orang yang paling ringan azab dalam neraka. Itu sahaja azab yang paling ringan, tapi otak menggelegak, tuan-tuan. Itu dahsyat. Jadi bila kita faham perkara-perkara itu, katakanlah Allah buat syarat nak elak neraka, kamu kena tanggung semua kesusahan dunia. Masih lagi berbaloi. Tapi begitu ke syarat Allah? Tidak.
Syarat Allah untuk kita elokkan neraka ni, kita tanggung sikit je kesukaran. Okey, antaranya makan minum sukar pada kitanya bila sampai Ramadan kena puasa. Habis Ramadan tu sepanjang hayat ke? Tidak. Sebulan, setahun aja. Itu pun kaedah kita ketika berpuasa, puasa yang terbaik adalah puasa yang bersahur. Sahurnya paling hujung, kemudian bukanya paling awal. Kalaulah puasa ni adalah orang yang sahurnya paling awal, bukanya paling lewat. Oi, penat juga kita tuan-tuan. Ustaz Arun telefon, Ustaz, semayang tarawih ni pukul 9. Saya tak buka lagi ni. Pukul 9 malam tak buka lagi. Pasal apa? Puasa yang terbaik, puasa yang paling lewat. Orang Syiah, dia buka puasa, dia tengok bintang di langit. Bila nampak bintang, baru dia berbuka puasa. Kita tidak begitu. Puasa yang terbaik, yang mengawalkan berbuka, ta'jilul iftar. Kemudian kita melewatkan sahur. Begitu. Kerana Allah bukan nak tengok siapa hak paling tahan lembar lapar pada kita, tetapi mesej di sebalik didikan puasa itu yang nak dicapai pada kita. Jadi itulah gambaran untuk dapat keselamatan di akhirat ni. Padahal kamu dapat masuk syurga hanya dengan meninggalkan 1% dari kesukaanmu, dan dapat selamat dari neraka dengan sabar menderita hanya 1% dari kesukaran. Itulah baiknya Allah Ta'ala pada urusan ini. Yang penting tuan-tuan kita faham, kita sudah dijadikan oleh Allah, dihidupkan di muka bumi. Maka apa kesudahan kita sebenarnya? Kesudahan kita, Allah nak bagi hadiah kat kita. Apa hadiah tu? Syurga. Itu dia. Kita ni bila dah pegang tiket Islam, secara zahirnya kita sudah dapat tiket masuk syurga. Tinggal lagi kita jaga beristiqamah pada iman kita, jaga beristiqamah pada ibadah kita. Jaga situ je. Tapi Allah dah sediakan apa yang disebut sebagai nikmat syurga. Pada masa yang sama, kalau kita perlecehkan tawaran Allah ini, kita permainkan peraturan Allah ini, maka Allah sediakan neraka di sebelah syurga itu. Itu bagi orang-orang yang perlecehkan tawaran Allah, permainkan janji-janji Allah. Maka takkan kita nak pilih laluan kedua. Sedangkan laluan kita ni adalah untuk syurga. Setiap gerak kerja yang datang menerusi agama adalah gerak kerja yang dilorongkan untuk laluan pertama yang hujungnya adalah syurga. Bukan dilorongkan untuk laluan kedua, iaitulah neraka. Bukan begitu. Kalau begitu, itu zalim Allah. Sedangkan Allah Maha Sucinya daripada zalim. Boleh faham tuan-tuan Jadi apa yang patut kita buat ialah kita melalui laluan itu sebaik mungkin, dengan syarat kita ada ilmu. Kenapa tuan-tuan? Kerana dengan ilmu dengan ilmu inilah dia mendamaikan nakal kita. Dengan ada ilmu yang benar pada diri kita, kita tidak nakal. Kita tak menuduh macam-macam pada Tuhan. Kita tak sampai ke tahap maki bagai pada Allah. Kenapa Allah semayang, tak habis-habis semayang? Kenapa Allah lepas puasa lagi, lepas puasa lagi? Kenapa Allah dah penat-penat cari duit, tiba-tiba keluar zakat pula? Ini denda hukuman ke apa? Tak, kita tak maki, tak baik, tak buruk sangka dengan Allah. Syaratnya apa? Syaratnya cari ilmu. Kerana ilmu kebenaran itulah yang jaga diri kita supaya berakhlak baik kepada Allah. Dan kerana apa yang ditentukan pada agama ke atas kita, itu adalah laluan ke tawaran Allah yang dahsyat, iaitulah syurga Allah. Pada masa yang sama, menyelamatkan diri daripada neraka. Tuan-tuan Kemudian Yahya bin Mu'az berkata, seorang ulama pada zaman ini yang disebut faridun fi naw'ih, wahidun fi naw'ih,
ulama yang tak ada bandingan serupa dengan dia, dari sudut ilmu, dari sudut warak, dari sudut sufinya dia ni. Yahya bin Mu'az berkata, meninggalkan dunia berat, tetapi meninggalkan syurga lebih berat. Kenapa kita berat tinggal dunia? Sebab nafsu ada pada diri kita, tuan-tuan. Jadi bila kita dengar ada benda yang tak boleh kita buat, kadang-kadang dia mari juga nakal pada kita. Ada perasaan macam tu? Dengar tak, Kak? Dengar tak? Dia mari perasaan macam tu. Ada benda tak kena pada diri kita tu. Pasal apa boleh keluar perkataan tu? Pasal nafsu. Nafsu bisik, Allah tak seronok lah, kena puasa pula besok, tuan-tuan. Siapa seronok menghadapi puasa? Sama kita tak seronok belaka tak? Bila orang duk bilang final countdown, 5 hari lagi, 3 hari lagi, 1 hari lagi, kita dok berdebur macam nak mati je besok. Padahal puasa je pun dia punya nafsu tu 300 berapa hari duk main, 335 hari duk layan nafsu tu tak. Elok aja masuk 1 Ramadan, azan waktu subuh, kita pun kerana ada iman pada diri kita, kita buat sampai ke petang waktu maghrib, tak mati-mati pun. Kita rasa ringan hidup kita, mudah dak kerana ibadah puasa. Baru kita memenung. Rupanya selama ini kita rasa masa tak cukup, kita punya masa ataupun agenda hidup kita padat. Pasal apa rupanya? Rupa-rupanya pasal makan minum, pasal urusan nafsu, menyebabkan kita ni padat kehidupan. Tapi bila pergi kepada Ramadan, kita rasa lega sangat, ringkas sangat, mudah sangat. Rupa-rupanya masa kita banyak hilang. Tang makan dan minum, tang duk pelihara nafsu, tuan-tuan. Itu dia. Jadi nak tinggal secara umumnya, oleh kerana kita ni orang awam, kita ni orang biasa-biasa, maka nak tinggal dunia tu susah pada kita. Tapi tinggal syurga lagi rugi, lagi berat. Hang tahu tak syurga tu apa? Sebab itu nak faham bagaimana beratnya tinggal syurga, kena faham bagaimana tawaran dan keunggulan syurga. Boleh faham tak? Kita tak akan rasa rugi terlepas syurga kecuali kita tahu syurga tu apa. Okey, sekarang ni. Besok, jangan cari besok. Apa maksud besok? Jangan sampai ke kehidupan akhirat. Bila kehidupan akhirat berlaku, baru kita sedar bahawa kita tertinggal syurga. Yang tu, apa lagi yang ada? Itu penyesalan dan juga tangisan lolongan lah yang timbulnya, yang adanya. Bagaimana kita baca riwayat syurga neraka, tuan-tuan. Allah sengaja jadikan ahli syurga ni boleh tengok neraka, ahli neraka boleh tengok syurga. Baca dalam surah Al-A'raf tu kan. Yang syurga boleh tengok neraka, yang neraka boleh tengok syurga. Dalam hadis sahih yang lain, bagaimana penghuni syurga, dia tengok ada seorang tu yang diikat diri dia ni pada satu pancang, yang dia ni berpusing-pusing macam himar. Macam himar berpusing pada satu pancang. Dah. Dia kenal, ahli syurga ni kenal. Orang ni kan ustaz dulu. Orang ni kan ceramah dulu. Orang ni kan duk ajak amal ma'ruf nahi munkar dulu. Awak pula dia duduk dalam neraka ni. Itu hadis sahih tu. Maka dia tanya, kenapa kamu ni? Maka dia jawab pada ustaz ni. Dia kata, aku sembang kari je. Aku suruh orang buat baik, aku tak buat. Aku larang orang hampiri mungkar, aku pula yang buat. Sembang kari je. Akibatnya, tuan-tuan, neraka berpusar-pusar. Dia pada neraka itu sebagaimana himar berpusing pada pancang, tuan-tuan. Itu maknanya syurga neraka telus, transparent. Aku tengok kamu, kamu tengok aku. Untuk apa? Untuk
psikologi untuk dalaman. Ahli syurga bila dia tengok azab neraka, psikologi dia, ya Allah, sikit je lagi ya Allah nak terjerulus masuk ke seberang, tergelincir masuk seberang. Nasib baiklah dia guna perkataan tu, nasib baik aku selamat. Itu rasa ahli syurga bila melihat dahsyatnya neraka dan dia terlepas daripada neraka. Maknanya nikmat dalam syurga bukan nikmat secara zahir saja, secara fizikal saja, tapi secara batin juga. Dan kerana dia melihat bagaimana dahsyatnya lawan kepada neraka, pada syurga itulah neraka. Sama juga ahli neraka. Bila masuk dalam neraka, bukan sekadar zahir, fizikal saja. Dibakar, direnggut oleh api dan juga binatang-binatang bisa. Tetapi psikologi juga, dia tension sangat-sangat. Rasa menyesal gila-gila bila dia tengok syurga di hadapan dia. Dan dalam golongan syurga itu ada orang yang dia kenal. Sikit je lagi dia nak dapat seberang sana. Kenapalah aku tak buat? Kenapa aku tak ikut? Dia datanglah penyesalan tu. Jadi azab di situ bukan sekadar luaran, tapi dalaman juga. Boleh faham tuan-tuan sekalian ni? Itu kita belajar bab syurga neraka daripada awal untuk kita jelas dalam laluan kita kepada syurga. Kita akan tempuhi pengorbanan kesukaran, penderitaan sedikit saja berbanding dengan penderitaan dalam neraka yang tidak peri kepalang, bukan kepalang lagi dalam neraka nanti. Itu guna kita belajar ilmu syurga dan neraka ini tuan-tuan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah ta'ala al-jannah thalatha marrat, qalatil jannah, Allahumma adkhilhu al-jannah, wa man istajara minan nar thalatha marrat, qalatil nar, Allahumma ajirhu minan nar." Siapa yang minta kepada Allah syurga sampai 3 kali, maka syurga berdoa, "Ya Allah, masukkan dia ke syurga." Dan siapa yang minta berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, maka neraka berdoa, "Ya Allah, hindarkan dia dari neraka." Hadis ni hadis sahih tuan-tuan. Riwayat Imam At-Tirmizi. Riwayat Imam Tirmizi. Boleh catat sikit kat sebelah. Tirmizi hadis sahih. Itulah kita jangan pernah lekang daripada minta syurga dan berlindung dari neraka. Itu package dia. Bukan setakat minta syurga, berlindung juga daripada neraka. Minta. Dan alhamdulillah sekali lagi kita sebut bagaimana baiknya ibadah solat ini yang kadang-kadang kita rasa penat, kita rasa kecewa pun ada. Semayang-semayang tapi susah. Semayang-semayang ajak kita tak sampai. Kadang-kadang rasa kecewa juga. Sifat kita orang awam. Tapi bila kita belajar, kita akan jumpa benda-benda macam ni. Antara kelebihan dan fadilat solat ini, adanya himpunan wirid-wirid zikir yang melingkungi dan mengiringi solat. Antaranya apa yang kita bacakan pagi hari ini, yang sebenarnya merupakan satu jalan penyelamat kepada kehidupan akhirat kita. Nabi SAW memberi satu jaminan kepada kita, siapa yang memohon syurga daripada Allah, maka syurga tolong doa kepada kita, "Ya Allah, masukkan dia tu ke dalam diriku." Manakala siapa yang berlindung daripada neraka kepada Allah Ta'ala, neraka tu minta berlindung. Qalatin nar, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, kamu jauhkan dia daripada neraka. Kita baca ajirhu. Selalu kita kadang-kadang baca ajirhu kan. Ajirhu tu betul tuan-tuan. Allahumma ajirhu minan nar. Semoga Allah menghindarkan kami dari neraka dan memasukkan kami ke dalam syurga. Kami di situ, kita lah lagi baik tuan-tuan. Semoga Allah menghindarkan kita semua daripada neraka. Terjemahan kepada nar. Dan masukkan kita ke dalam syurga. Dan andai kata dalam syurga itu tidak ada apa-apa kecuali bertemu dengan kawan-kawan
nescaya itu cukup menyeronokkan. Maka bagaimana padahal dalam syurga itu segala kehormatan dan kepuasan itu semua ada. Kalaulah nikmat syurga itu kita bertemu dengan kawan pun dah berbaloi dah. Rasa lega sangat-sangat. Tak ada benda lain. Nikmat kita jumpa balik orang-orang yang kita sayang. Itu pun dah bukan main lagi, seronok. Ini kan pula syurga bukan sekadar jumpa kawan-kawan, tapi dia adalah himpunan segala nikmat yang ada dalam benuk kita. Kita pernah terfikirkan macam-macam keseronokan dan juga nikmat, tapi kita tak dapat nak capai di dunia. Kan kadang-kadang kita khayal kalaulah dapat. Sehingga kan orang mengarang buku-buku cerita, orang buat hikayat-hikayat, bawa cerita-cerita mengarut, cerita-cerita kayangan. Pasal apa? Itu adalah kisah-kisah khayalan yang dia rasa tidak berpijak di bumi nyata. Benda yang bersifat khayalan, impian sahaja. Tapi hak dikatakan impian khayalan itulah yang akan direalisasikan Allah dalam syurga. Maka bukankah syurga adalah nikmat yang cukup dahsyat, tidak ada tara bandingan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi yang ni tuan-tuan, kalau boleh kita potonglah tuan-tuan ni. Anas bin Malik bawa riwayat daripada Nabi SAW, tapi dalam tahqiq kepada kitab ni, tahqiq suntingan editing kepada kitab ni, Imam Sayyid Arabi menyebut lam aqifu ala isnadih, aku tak jumpa pun pada sanad dia. Jadi kita tinggalkan poin yang di bawah ni tuan-tuan ni. Kita cabut cabut ke patah dah Ustaz? Cabut. Oh, okey. Okey, terus tuan-tuan. Imam Abul Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, manusia semua akan berdiri dekat neraka. Kemudian mereka menyeberang di atas sirat, di atas neraka, masing-masing menurut amal perbuatannya. Ada yang menyeberang bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin kuat, dan bagaikan kuda yang cepat larinya. Dan seperti orang yang berlari, ada yang bagaikan terbangnya burung, dan ada yang seperti unta yang cepat. Dan yang akhir berjalan di atas kedua ibu jari kaki. Itu yang hujung-hujung tuan-tuan. Dia boleh berjalan, tapi ibarat kata berjalan atas hujung jari. Allah, susahnya nak boleh sampai ke hujung tuan-tuan ni. Lambatnya perjalanan dia. Kemudian tersungkur dalam neraka. Akhirnya berkesedihan jatuh dalam neraka. Okey, dalam surah Maryam macam mana ayat ni? Wa inna minkum illa wariduha. Wa inna minkum illa wariduha, dalam satu ayat surah Maryam. Tak ada siapa pun di kalangan kamu, di kalangan kamu, melainkan akan mendatangi neraka. Ayat ni dibahaskan ulama tuan-tuan. Buka ke yang ni? Buka. Boleh dengar tu kuat. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada siapa di antara kamu melainkan akan mendatanginya. Mendatangi apa? Neraka. Jadi pada zahir ayat ni seolah-olah menunjukkan bahawa kita semua ni akan masuk neraka, mendatangi neraka. Sehingga kan sahabat tanya kepada Nabi, bagaimana yang dimaksudkan kita semua ni mendatangi neraka, sedangkan di dunia kita beriman, kita beramal susah payah ni kerana tak nak masuk neraka lah.
Tiba-tiba ayat dalam surah Maryam ni menunjukkan seolah-olah kita kena masuk neraka. Maka Nabi SAW sebut, ketika kamu mendatangi neraka itu, neraka padam, sehingga kan kamu tak merasa panas atau tak mengalami penderitaan. Kemudian kamu berjaya melepasi neraka untuk akhirnya sampai kepada syurga Allah Ta'ala. Maka difahamkan oleh alim ulama bahawa maksud ayat ini ialah pada peristiwa kita menyeberangi siratal mustaqim. Maka nak sampai kepada syurga, bawahnya adalah neraka. Seolah-olah kita kena mendatangi neraka dulu sebelum sampai ke syurga. Tapi bagi kita orang yang beriman, digambarkan neraka itu seolah-olahnya padam untuk kita. Sebaliknya, menyelamatkan kita sampai ke syurga tanpa sebarang cacat dan cela kecederaan pada tubuh badan. Itu pada peristiwa siratal mustaqim, tuan-tuan. Maka inilah dia gambaran di atas siratal mustaqim. Ada yang selamat dan ada yang luka-luka tetapi masih selamat, dan ada yang langsung tersungkur ke dalam api neraka. Sedang para malaikat itu sama-sama berdoa, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Dan ada orang yang berjalan sebagai orang yang terakhir masuk ke syurga. Maka ketika ia selamat dari sirat, terbuka baginya pintu syurga. Ini kisah orang yang terakhir masuk ke syurga. Ketika giliran dia sampai menyeberangi siratal mustaqim, rupa-rupanya dia ni menurut takdir Allah adalah orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Sudah tentu tuan-tuan kita boleh bayangkan bagaimana penat, susah, cedera parahnya dia untuk melepasi siratal mustaqim tadi. Bila sampai di hujung, tiba-tiba pintu syurga terbuka dan berasa tidak ada tempat baginya di syurga. Maka ketika itu didatangkan satu khayalan pada diri dia seolah-olah tak ada tempat lagi dah dalam syurga. Buka saja pintu syurga, dia tengok semua qad mala'a, dalam syurga itu penuh dengan isi-isi manusia dalam tu, tak ada tempat untuk dirinya. Maka dia sebut macam mana tuan-tuan? Sehingga dia berdoa, ya Tuhan, tempatkan saya di sini. Ya Allah, berilah tempat di sini. Jawab Allah, kemungkinan jika aku beri padamu tempat itu, lalu minta yang lainnya, maka bila dia minta, ya Allah, sediakan tempat untuk dia masuk. Padahal dia dah masuk dah dalam syurga, cuma dia nampak tidak ada kosong. Maka dia minta supaya diberikan ruang itu. Allah jawab, nanti kan kalau aku beri kamu tempat di situ, kamu nak tempat lain pula. Kamu nak tempat lain pula. Jawabnya, tidak, demi kemuliaanmu. Maka ditempatkan di situ. Kemudian diperlihatkan kepadanya tempat yang lebih baik. Maka Allah Ta'ala makbulkan permintaan dia. Dia pun dibukalah ruang. Hak asalnya dia nampak tak ada jalan untuk dia. Tiba-tiba dia buka ruang. Rupa-rupanya ada kediaman yang disediakan untuk dia dalam syurga, tuan-tuan. Elok je dia masuk pada tempat dia tu, tiba-tiba dia tengok pula darjat syurga hak lebih tinggi daripada ini. Dia pandang ke atas, dia nampak syurga, ya Allah, rupanya darjat ke atas tu lagi dahsyat, meleleh air liur dia, tuan-tuan, dengan keseronokan nikmat yang berganda lebih hebat daripada tempat yang disediakan untuknya. Kemudian dia buat apa, tuan-tuan? Dia jawab, dia minta kepada Allah, jika aku beri mana kemudian, sehingga dia berasa kerendahan tempat yang diberikan padanya, lalu dia berkata, ya Tuhan, tempatkanlah aku di situ. Bila dia tengok tempat yang lagi tinggi, maka dia rasa tempat yang dia dapat ni rendah. Maka dia minta ditempatkan di tempat baru yang lebih tinggi. Jawab Allah Ta'ala, kemungkinan jika aku berikan kepadamu, engkau akan minta yang lain. Yalah ke kamu nak tempat tu? Namakan kalau kamu duduk masuk tempat tu, kamu nak hak lain pula. Begitulah. Jawabnya, tidak, demi kemuliaanmu. Kemudian diperlihatkan kepadanya syurga yang lebih baik. Maka Allah angkat dia naik ke darjat hak lebih baik, tuan-tuan. Elok je
nak duduk, nak parking kat situ, dia nampak lagi hak lebih baik daripada itu. Sehingga dia berasa bahawa tempat itu masih rendah, tetapi dia diam, tidak berani minta beberapa lama. Kali ni dia diam, tak gamak nak minta tuan-tuan. Pasal malu Allah kot. Malu Allah, dia diam tuan-tuan ni. Maka ditanya, apakah engkau tidak minta? Kenapa diam je? Tak nak minta ke? Maka dia jawab, saya sudah minta sehingga berasa malu. Maka firman Allah, untukmu sebesar dunia 10 kali, maka inilah yang terendah tempat di syurga tuan-tuan ni. Iaitulah untukmu tempat yang kamu sekarang diberikan dan dia punya gandaan nikmat dunia 10 kali ganda. Maka itulah gambaran tempat yang paling rendah dalam syurga tuan-tuan ni. Apa dia gambaran tempat yang paling rendah dalam syurga? Iaitulah kalau ikut riwayat ni nampak macam tak berapa komplit tuan-tuan ni. 3 kali dia minta daripada Allah Ta'ala. Kali pertama, bila dia melihat tempat dia ni dah tak ada ruang untuk dia masuk, tiba-tiba bila Allah buka ruang tu, dia nak landing kat situ, tiba-tiba dia tengok darjat yang di atas lagi hebat. Maka dia minta daripada Allah ke atas. Maka Allah angkat dia ke atas. Elok je nak landing pada darjat yang lagi tinggi, tiba-tiba dia nampak darjat yang lebih tinggi daripada itu. Buat kali kedua dia minta daripada Allah Ta'ala, Allah makbulkan lagi. Kali ketiga pun berlaku. Elok tuan-tuan dia nak landing, dia tengok darjat lebih tinggi, maka dia minta dan Allah benarkan buat kali ketiga. Masuk kali keempat dia diam tuan-tuan. Dia tengok lagi darjat lebih hebat, maka dia diam. Bila diam, Allah tanya, awak diam? Maka dia kata, malu nak minta. Malu nak minta. Maka Allah kata, bagi kamu apa yang sedang kamu nikmati, iaitu darjat yang kali ketiga tadi, dan tambahan isi bumi sebanyak 10 kali ganda. Pas nak faham isi bumi ni lagu mana tuan-tuan kekayaan nikmat bumi? Payah sungguh. Kita cek pada harta Sultan Brunei lah tuan-tuan baru kita nampak kekayaan Sultan Brunei 10 kali ganda tuan-tuan. Berapa bilion Sultan Brunei ada? Wallahualam, lupa pula nak cek tuan-tuan Tapi entah-entah dia pun tidak kaya mana dalam ni zaman inflasi belaka dah. Bayangkan bila kita sebut Sultan Brunei itu gambaran kepada manusia yang paling kaya lah. Orang kata makan emas, minum emas, tidur emas, bangun pun emas, berak kencing pun emas orang kata kan. Adik dia pernah dikatakan menghabiskan 1 minggu berapa juta duit tuan-tuan habiskan pernah jadi isu itu hari saman dalam mahkamah kan. Itu kekayaan Sultan Brunei 10 kali ganda tuan-tuan. Isi bumi kekayaannya ditambah kepada nikmat syurga yang paling rendah. Bandingkan dengan azab neraka yang paling rendah. Maka di sinilah duduknya kebijaksanaan dan kewarasan akal orang-orang yang beriman. Boleh faham tuan-tuan Kewarasan akal orang beriman. Dengan perbandingan antara nikmat syurga yang paling rendah dengan azab neraka yang paling rendah dan nikmat syurga paling rendah. Takkanlah nak pergi pilih laluan neraka tuan-tuan Itu dahsyat. Boleh faham tuan-tuan Darjat syurga ni banyak riwayat tuan-tuan Satu riwayat menyatakan bahawa darjat dalam syurga ni, fa inna fil jannah mi'atu darajatin ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Wal firdaus a'la al-jannah wa awsatuha wa fawqa dhalika 'arsyur rahman wa minha tufajjiru anharul jannah fa idza sa'altumullaha fas'alu al-firdaus. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Disebut tuan-tuan bahawa dalam syurga ini ada 100 darjat. Bandingan antara darjat pertama dengan darjat yang kedua. Darjat ni semakin meninggi tuan-tuan Kalau neraka disebut darakat. Darakat semakin ke bawah. Syurga semakin meninggi. Lagi meninggi lagi baik tuan-tuan
neraka pula lagi ke bawah, lagi teruk, lagi teruk. Maka darjat syurga ni 100. Bandingan antara darjat bawah dengan atas adalah pada jarak antara langit dengan bumi. Kama bainas sama'i wal ard. Dia punya jarak luas dia tuan-tuan. Syurga yang pertama dengan darjat syurga yang kedua, iaitulah bandingannya jarak antara langit dengan bumi. Dan syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi. Wa fawqa dzalika arsyur rahman. Di atas syurga Firdaus itu ada arasy kepunyaan Allah Taala, dan daripada situlah terpancut sungai-sungai syurga. Dan apabila kamu minta kepada Allah, mintalah Firdaus sebagai nikmat yang paling tinggi. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Dalam riwayat lain sahih juga tuan-tuan, bila ditanya tentang darjat syurga ini, Nabi SAW sebut kita semua akan dianugerahkan darjat syurga mengikut bilangan ayat Quran yang kita baca. Sebab itu sebahagian daripada ulama menyatakan darjatnya 6,236. 6,236 sebab ada 6,236 ayat. Wallahu a'lam, ini urusan Allah Taala tuan-tuan. Yang penting pada kita faham bahawa peringkat-peringkat ataupun darjat-darjat kemuliaan syurga ini tidak satu, tidak dua tuan-tuan, begitu banyak. Dan kerana pengorbanan kita orang-orang Islam ini tidak sama tuan-tuan. Sama-sama semayang, tapi semayang si A dengan B tak sama. A senang nak sampai solat, nak sampai kepada jemaah. B susahnya, terpaksa menempuh jarak yang jauh, terpaksa tinggal anak di rumah sakit demam pening. Jadi oleh kerana perbezaan itu berlaku, begitulah Allah menyediakan darjat-darjat yang berbeza-beza antara satu sama lain. Yang penting tuan-tuan, pada himpunan syurga ini semuanya adalah keistimewaan dan mengandungi tawaran yang begitu lumayan tuan-tuan. Dalam riwayat lain kita tengok orang terakhir masuk ke dalam syurga. Dalam riwayat lain tuan-tuan ada sedikit perbezaan pada matan yang kita bacakan dalam kitab Tanbih ni. Sebagai tambahan tuan-tuan, saya bacakan satu riwayat daripada Sahih Al-Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannah dukhulan, rajulun yakhruju minan nari kabwan fayaqulu Allahu dhahab fadkhulul jannah fayatiha fayukhayyalu ilayha annaha mala'a fayarji'u fayaqulu ya rab wajadtuha mala'a. Aku mengetahui orang yang paling akhir keluar daripada neraka dan masuk ke dalam syurga paling lewat, iaitulah seorang lelaki yang masuk ke dalam syurga keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Ini tuan-tuan, ini peristiwa Allah menyelamatkan orang-orang mukmin yang masuk dalam neraka. Kenapa masuk dalam neraka? Kerana timbangannya tidak cukup untuk membolehkan dia masuk dalam syurga, dan redha Allah tertahan pada dia ketika itu menyebabkan diumban masuk neraka. Tapi dalam dirinya masih ada la ilaha illallah, ada iman. Maka akhirnya tuan-tuan, sampai masa dia dikeluarkan daripada syurga, daripada neraka, kerana ada iman tadi. Maka orang yang terakhir keluar daripada neraka itu adalah seorang yang keluar dalam keadaan merangkak. Maka berkata Allah Ta'ala, pergilah kamu dan masuklah ke syurga. Lantas dia mendatangi syurga, dikhayalkan kepadanya syurga sudah penuh. Maka dia kembali bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rab, aku melihat syurga itu tidak ada ruang kosong, semuanya sudah penuh. Maka Allah Ta'ala sebut lagi, izhab fadkhulul jannah, pergilah dan masuklah dalam syurga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mala'a. Sama juga bila dia berulang pergi ke syurga, dilihat masih lagi tidak ada ruang untuk dia. Maka dia bertanya lagi kepada Allah, ya Rab, aku dapati dalam syurga tidak ada tempat kosong, penuh. Maka Allah Ta'ala seru lagi buat kali ketiga, izhab fadkhulul jannah fa innalaka mislad dunya wa asyrata amsalihha. Kembalilah kamu kepada syurga dan masuklah ke dalam syurga, kerana
disediakan untuk kamu bandingan dunia dan 10 kali ganda bandingan dunia. Au innalaka misla asharati amsalid dunya. Ataupun maksudnya bagi kamu disediakan 10 bandingan dunia, kekayaan nikmat dunia kepada kamu sebagai orang yang terakhir masuk ke dalam neraka, dalam syurga, tuan-tuan. Fa yaqulu taskharu minni. Maka bila dengar macam tu si lelaki tadi ataupun orang tadi ditanya balik Allah, are you kidding me? Begitulah, tuan-tuan. Hang bergurau ke ni, ya Allah? Are you kidding me? Bergurau ke ni? Taskharu minni au tadhaku minni, ataupun kamu saja duk pelecehkan aku ke, ya Allah? Mentang-mentang aku ni orang akhir, wa antal malik, sedangkan kamu Tuhan yang maha perkasa. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik hatta badat nawajizuh wa kana yuqalu dzalika adna ahli jannah manzilah. Maka perawi hadis ni iaitu Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Ketika Nabi sebut hadis ni dan ucapan balas daripada orang yang mendapat anugerah ni, Nabi dilihat ketawa sehingga nampak gigi geraham, tuan-tuan. Ketawa Nabi, senyum kan, tuan-tuan? Tapi kali ini senyum Nabi ni luar biasa sampai ke nampak gigi geraham. Sampai begitu, tuan-tuan. Nak cerita bahawa berita ini berita yang amat besar, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun berlaku kelewatan tetapi masih mendapat kelebihan sebagaimana yang kita bacakan tadi. Maka na yuqalu dzalika adna ahli jannah manzilah. Yang demikian itu adalah merujuk kepada penghuni syurga yang paling lekeh kedudukannya. Apa dia paling lekeh kedudukan dalam syurga? Iaitulah seumpama 10 kali ganda nikmat dalam kehidupan dunia. Jadi tuan-tuan, kita khayalkanlah apa nikmat yang ada dalam kehidupan dunia. Nikmat makan yang paling sedap. Kak, nikmat makan yang paling sedap apa, Kak? Kalau Kak jawab nasi ambeng, confirm Kak orang Jawa. Lagi? Apa lagi, Kak? Nasi dagang. Ganu tu. Lagi? Okey, darabkan 10 kali ganda. Nasi Cik Minah juga sedapnya. Okey, 10 kali Cik Minah, Kak. Itu adalah darjat syurga yang paling rendah. Okey, begitu juga nikmat apa nikmat seronok, hiburan seronok kita. Hiburan apa, Kak? Saloma, Piramli. Siti Nurhaliza juga 10 kali ganda suara tu, tuan-tuan. Itu kalau kita gambarkan secara lekeh lah. Tapi hak ada di sisi Allah terlebih jauh daripada itu, tuan-tuan. Gambaran dia. Nikmat bersenggama, hidup kelamin, 10 kali ganda, tuan-tuan. Di sisi Allah kita tak tahu hak hakikat sebenar. Itulah gambaran dia, tuan-tuan. Banyak lagi hadis-hadis lain tapi maksudnya lebih kurang samalah. Saya kumpulkan di satu tempat. Hadis berkenaan dengan keadaan orang yang terakhir masuk syurga. Jadi hak ada pada kitab ni, tuan-tuan, ini merujuk kepada manusia syurga yang terakhir selamat dalam peristiwa Siratal Mustaqim. Kemudian kita bacakan tambahan tadi, itu adalah manusia syurga yang terakhir dikeluarkan daripada neraka. Boleh faham, tuan-tuan? Ada sedikit perbezaan. Tapi dia punya hujung jatuh nikmat yang diberikan kepada mereka ni sama, tuan-tuan. Iaitulah bandingan 10 kali ganda kesedapan dan keseronokan dunia diberikan kepada mereka. Itu dia, tuan-tuan. Kita habiskan sikit lagi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW jika menceritakan ini ataupun ketika menceritakan ini, maka tertawa sehingga terlihat gigi gerahamnya. Macam riwayat kita sebut tadilah. Dalam hadis, di antara wanita-wanita di dunia ini ada yang kecantikannya melebihi dari bidadari kerana amal perbuatannya ketika di dunia ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, tuan-tuan. Iaitulah wanita-wanita di dunia ini ada yang kecantikannya melebihi dari bidadari. Apa maksud, tuan-tuan? Akak-akak besok bila masuk syurga,
maka comel hotelnya akak mengalahkan bidadari di syurga. Okey? Itu akak jangan bimbang kan dengki pula aku esok masuk syurga ada pula bidadari menyampah betul. Buat apalah duk menyebut kan? Kan kita kan menyampah, tak boleh tengok orang hak lebih flawless daripada kita, lebih glowing daripada kita, kan? Kita nak kita lah nombor satu, kan? Jangan bimbang kak ini syurga kak tak ada dengki-dengki. Wa naza'na min sudurihim min ghillin. Kami cuci bersih-bersih dada-dada penghuni syurga ni dari sebarang benda-benda hak tak comel. Ada hasad dengki ke? Tak ada. Ada busuk hati ke? Tak ada. Ada cemburu buta ke? Tak ada. Dia cuci bersih belaka dah. Bukan setakat luaran, kencing berak dia cuci bersih. Malah dalaman sifat-sifat tak baik tu. Jadi ahli ulama dia waktu bincangkan tentang peranan isteri-isteri dalam syurga ni tuan-tuan, comel hotelnya akak-akak ni lebih daripada bidadari kerana akak masuk syurga dengan pengorbanan yang akak buat. Dan kerana iman yang akak pertahankan sampai berjaya ke syurga, dan kerana pengorbanan yang akak pertegakkan ketika dunia sampai ke syurga, maka itulah dia perkara-perkara yang mengangkat kedudukan dan kemuliaan akak di akhirat kelak, sehingga lagi comel, lagi loteng banding dengan bidadari. Sebab tu namanya amal soleh. Apa maksud amal soleh? Amal yang baik. Ahli ulama sebut baik di situ ialah membaikkan akidah, membaikkan ibadah, membaikkan akhlak, termasuk membaikkan susuk tubuh, susuk fizikal. Bila kita buat ibadah, benda-benda baik ni, amal soleh ni, maka amalan tu mensolehkan, termasuk rupa paras fizikal kita di akhirat kelak. Boleh kan? Jadi tak dengki kan ke dengki lagi? Dengki lagi kena sambunglah cerita tu. Aduh. Firman Allah Ta'ala, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kami ciptakan mereka baru. Insya'a. Kami ciptakan mereka ciptaan baru. Apa ciptaan baru dalam syurga ni? Itulah tubuh badan kita 60 hasta. Umurnya 33 tahun. Umur Nabi Isa. Okay? Faja'alnahunna abkara. Dan kami jadikan mereka ni tetap gadis. Iaitulah tetap kita teruna. Tetap kita ni dara. Yang sangat kasih dan cinta. Urban atraba. Dalam diri ni. Dalam kasih dan cinta sayang kepada pasangan hidup masing-masing. Mainan dunia ni mainan tidak setia kan Kadang-kadang kita berjalan dua orang suami isteri. Kadang serayang juga suami bukan percaya sangat kat isteri. Isteri pun bukan percaya sangat kat suami. Ini kehidupan dunia. Dia duk baca kita, dia duk baca dia je tak percaya kat kita. Kita pun tak percaya juga kat dia. Itulah isteri duk mengadu kat kita kan. Kita pun sama ustaz. Kalau dia sekali tak percaya kita, kita berkali-kali tak percaya kat dia. Tengok biji mata dia kat. Khainatul ayun, biji mata yang kianat. Kan? Jadi di akhirat tak ada khainatul ayun. Tak ada kianat ni. Dia betul-betul cintanya untuk yang satu tu. Okey? Urban atraba li ashabil yamin. Disediakan untuk orang-orang dari golongan kanan, ashabil yamin. Iaitulah ahli-ahli syurga tadilah, tuan-tuan Okey. Cuma sikit dari sudut tajwid tuan-tuan Dari sudut tajwid ayat 35 tu, inna ansha'nahunna insya'a. Apa hukum insya'a? Tanya akak lah, akak biasanya bisa sikit tajwid ni. Hukum apa kak insya'a. Hukum apa? Mat insya'a tu betul lah. Sya' tu mat wajib muttasil. Kalau a tu, berhenti a tu, apa hukum dia? Mat iwad. Mat iwad kak Betul mat iwad kak? Akak dah ingat mat bedal je. Mat iwad kak Okey, mat iwad ni kalau kita berhenti macam mana kak? Berhenti. Iaitulah baris dua di atas, kita buang satu. Baca satu baris je. Kemudian panjangkan
2 harakat. 1 alif 2 harakat kan? Kita sebut tu sebab belakang hamzah tu tak ada alif. Jadi kadang-kadang kita tertipu kat situ. Oh, kalau tak ada alif ni kena baca pendek. Insya gitu ke ataupun insya'a gitu je. Sepatutnya kena baca insya'a panjang 2 harakat. Pasal apa tak ada alif di belakang? Itu tak Arab kan, tak Arab punya penangan lah tu menyusahkan kita. Dia buang alif pasal tak comel pada imlaknya, pada tulisannya. Disebabkan sebelum hamzah tu ada alif dah. Jadi syarat penulisan Risam Osmani ni, kalau sebelum hamzah tu ada alif, maka dia tak tambah lagi dah alif selepas hamzah. Boleh faham kan? Cuba bezakan dengan tak ada contoh depan ni. Hamzah di belakang yang tak ada alif sebelum ni. Itulah kaedahnya. Jadi kalau hamzah tu, sebelum hamzah tu dah ada alif, dia tak letak lagi dah alif zaidah di belakang tu. Boleh kan? Jadi cuma kita nak kena cekap sikit lah kat situ. Jangan baca salah. Inna insya'na hunna insya'a 2 harakat berhenti. Mak iwat. Okey, sikit lagi yang terakhir. Saya bacakan satu riwayat hadis sahih. 5 minit lagi pukul 10 kan. Satu riwayat hadis sahih, riwayat Imam Muslim sebagai akhir pada penutupan ilmu tentang sifat syurga di sini kan. Nabi SAW sebut, ya dukhulul jannata min ummati. Tak ada sini kan tapi saya tambah ya dukhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin. Akan masuk syurga dari kalangan umatku 70,000 orang tanpa hisap. Umat Nabi SAW, Nabi kata akan masuk syurga tanpa hisap kat. Tak kira dah dia punya amalan dia. Janji kita ni diiktiraf sebagai umat Nabi SAW, iman kita betul lah tu, maka masuk tanpa sistem audit 70,000 orang. Maka sahabat tanya, manhum ya Rasulullah? Siapa yang dapat keistimewaan tu? Okey, ini yang kita nak ni. Nak ambil panduan. Nabi jawab, humul ladzina la yastarikun wa la yatatayyarun wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4 sifat. Orang yang masuk syurga tanpa hisab adalah orang yang tidak pernah berjampi. Ruqyah, yastarikun, tidak pernah berjampi, ruqyah. Wala yatatayyarun, tidak pernah percaya kepada benda-benda sial majal. Sial majal, at-tatayyur. Inna tatayyarna bikum kan dalam Yasin tu kan. Bahawa nasib malang kita sial kami ni kerana kamu ada bersama kami. Jadi orang ni dia tidak percaya kat sial majal ni. Wala yaktawun. Yaktawun ni orang ni tidak pernah gunakan besi panas untuk berubat. Okey, macam mana besi panas untuk berubat? Duk khayal-khayal. Akak tengok tak cerita Rainbow? Kak pernah tengok tak cerita Rainbow? Tak tengok Kak? Rainbow tahu tak Kak? Kalau Kak Tarzan je tahu. Rainbow, the first blood. Okey, siaran yang pertama tu kan? Sylvester Stallone tu. Saya duk teringat, bukan yang pertama. Ketika mana hak dia kena peluru kat perut dia tu, hak dia ambil pisau, dia panaskan pisau tu, kemudian dia cungkir keluar peluru tu kan. Dia panaskan pisau tu pasal nak sterilkan, nak buang dia punya bakteria ke apa kan. Faham saya, tuan-tuan, besi-besi panas ni ada masa digunakan untuk berubat, tapi disebut dalam hadis sahih ini bagaimana orang-orang yang tidak menggunakan besi panas pada rawatan ini adalah satu daripada ciri mereka yang masuk syurga tanpa hisap. Faham kita, walaupun benda Allah tu adalah sebahagian daripada saluran perubatan. Yang ni Haji Mat dia faham ni. Malu saya. Haji Mat duk diam je, dia tunggu saya bercakap. Salah je dia bidah saya depan ni. Faham kita, walaupun dia satu teknik perubatan, tetapi dia menganiaya tubuh badan, tuan-tuan. Dia menganiaya tubuh badan. Menggunakan besi dan menggunakan api. Sedangkan sifat api itu adalah elemen kepanasan. Kita baca hadis Nabi SAW
ajar kepada kita, la yu'azibu bin nari illa sahibun nar. Tak boleh menggunakan api untuk mengazabkan kecuali tuan punya api. Dia je yang berhak menggunakan api sebagai elemen mengazabkan benda lain. Jadi di situ kita faham bahawa besi yang panas itu ada elemen mengazabkan diri walaupun tujuannya untuk rawatan, tuan-tuan ni. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, orang ini bukan setakat dia tidak berruqyah, tidak ada sial majal dalam diri, tidak menggunakan besi panas tadi, dia bertawakal penuh kepada Allah Ta'ala. Jadi sebahagian daripada ustaz-ustaz kita duk syarah ayat ini apa maksud tidak berruqyah. Apakah kita diminta supaya bila kena penyakit kita diam je, tidak merawat, berruqyah. Maksud ruqyah di sini ialah ruqyah yang salah, menggunakan ruqyah yang salah, iaitulah azimat-azimat yang tak tentu hala dia punya asal usul dia, yang mengandungi nilai-nilai syirik, yang tu yang diharamkan dalam agama. Adapun pada ruqyah menggunakan Quran itu dibenarkan, dan Nabi pun ajar kita dengan bacaan 3 kul, tuan-tuan, untuk kita ruqyahkan diri kita pada apa-apa keperluan hajat, khususnya pada mengelakkan gangguan iblis dan syaitan. Boleh, tuan-tuan, untuk kita faham hadis kelebihan masuk syurga tanpa hisab seramai 70,000 orang. Itu pun dalam perbincangan lebih jauh, 70,000 orang ni dia masih lagi pada setiap satu tu masih lagi boleh bawa 70,000 orang lain, tuan-tuan. Jadi besar lagi lah dia punya kebarangkalian itu. Tapi pada masa yang sama umat Nabi juga ni besar. Kita sekarang ni pun ada 8 bilion orang umat Nabi SAW. Tinggal lagi hak ikut Nabi ke tidak itulah. Tapi hari ni saja pun lapis kita ni pun dah ada 8 bilion. Nak sampai pada Nabi SAW 1400 tahun kan. Tu lagu mana tu berapa ramai sebenarnya umat Nabi hak sepenuh. 70,000 orang yang dapat keseimbangan masuk tanpa hisap. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Ada apa-apa tuan-tuan nak tambah, silakan. Ada tuan-tuan nak tambah apa-apa, Pak Haji? Silakan. Akak ada nak tambah apa-apa, Kak? Akak dah seronok dah jadi penghuni syurga dah aku. Ketua bidadari, Kak. Amin kita semua. Itu yang kita nak pun. Ya. Bidadara lah tu Rira lah ni. Bidadara. Pelayan-pelayan, biasanya sebut pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan syurga. Dari kalangan muda tampan, pemuda tampan, amrok, dari kalangan amrok, mereka yang tampan, pemuda-pemuda tampan. Sedangkan di dunia amrok ni adalah merujuk pada anak-anak kita yang sedang membesar. Mudah ceritanya remaja-remaja yang tidak tumbuh bulu. Tidak tumbuh bulu. Sebahagian perbincangan fiqh mengatakan bahawa amrok ni lagi bahaya daripada pasangan yang bukan mahram. Lagi bahaya. Pasal apa? Contoh saya lelaki, ujian saya adalah perempuan. Tapi ujian saya pada amrok itu lagi bahaya daripada perempuan. Pasal apa? Pasal perempuan, kalau syok macam mana pun saya ada ruang untuk pergi minang. Walaupun isteri saya marah, saya nak minang, tak peduli isteri marah ke tidak kan. Boleh je minang, ada laluan kahwin. Tapi kalau saya syok dengan amrok tu lagi mana tu? Itu orang panggil LGBT lah kan LGBT lah tu. Sebab tu haramnya pada amrok ni lebih besar daripada perempuan yang halal kahwin. Sebab yang halal kahwin, kalau belum kahwin saya boleh kahwin. Yang ni saya bagi sudah tak boleh nak kahwin. Sebab tu bahaya pada amrok. Tiba-tiba amrok itulah yang disediakan sebagai pelayan-pelayan dalam kehidupan akhirat kelak. InsyaAllah. Sekadar inilah tuan-tuan, kita akhirkan dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi